Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada call. Kan jawab dulu lah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, pengerusi majlis, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ramai-ramai Allah Subhanahu wa taala pilih kita ni untuk berhimpun di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang dirahmati Allah dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berusaha, bis kita jauh-jauh yang datang kemari, ada yang datang daripada rimba, daripada mentiri, daripada lambak, subhanallah, bersusah payah untuk datang ke majlis ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu bihi, Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan permudahkan baginya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada hari ini kita ni akan berbincang satu maudhu' berkaitan dengan taubat, menuju pintu taubat. Pada taklim yang sudah, saya ada mengatakan kata ni akan berkongsi macam mana tips, bagaimana kaedah fi qiraatil Quran, bagaimana sepatutnya kata ni membaca Al-Quran. Itu taklim yang lepas. Macam mana kata ni hati kata ni itu hidup dengan membaca Al-Quran. Itu taklim yang lepas. Saya janjikan pada yang akan datangnya saya kata ni akan berbincang hal itu. Tapi insya-Allah kata ni akan mulakan dengan tajuk baru dulu mengenai dengan taubat. Sekiranya di hujung nanti kata ni berkesempatan, kata ni akan bincangkan bagaimana untuk menghidupkan hati dengan membaca Al-Quran. Baik. Sekarang kata ni yang akan kita ni bincangkan ialah berkaitan dengan menuju pintu taubat. Tambah-tambah lagi di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang telah memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak terampunkan. Ini doa Sayyidina Jibril. Doa Sayyidina Jibril ketika Rasulullah SAW naik minbar. Jadi kata Rasulullah, amin. Jibril bercakap, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang telah memasuki bulan Ramadan tapi indah menyebabkan Ramadan itu terampun dosa-dosanya. Maka yang macam mana? Kata Rasulullah SAW, amin, kata Rasulullah. Tambah lagi kata Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahai Rasulullah, sekiranya aku mengetahui satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku perbuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah suka mengampunkan, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi kita ni berada di bulan Ramadan, kata ulama ialah apa? Tariqun ila maghfirah. Satu jalan ni sudah kata ni berada di bulan Ramadan, ambil kesempatan ni untuk kata ni benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di bulan Ramadan, bila lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila lagi masa kita ni akan bertaubat dengan dosa-dosa kita ni? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada mengatakan bagi orang-orang berdosa ataupun geng-geng maksiat ataupun geng-geng yang banyak dosa, kata ni subhanallah, hanya kata ni yang tahu sejarah silam kata ni. Mari kata ni renung masa yang sudah-sudah 10 tahun, 20 tahun yang sudah. Mata ani pernah melihat apa? Tangan ani pernah memegang apa? Kaki ani pernah menuju ke mana? Perut ketani ani pernah diisikan dengan apa? Subhanallah. Tafadhal Ustaz. Ustazna fi madrasati Hasan al-Balqiyah. وبعدين إن شاء الله سنتكلم باللغة العربية. أيوة الآن لا ماشي تمام. Ini apa kita cakap bahasa Melayu saya pun action saja, bukannya bandar pun, bukannya pandai sangat pun. Subhanallah. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melakukan dosa, orang yang berlebih-lebihan kepada dirinya, maksudnya orang yang melakukan dosa. Ani kata Allah, Allah menyeru kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah menyeru orang-orang yang pernah melakukan dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang pernah melakukan dosa. Ni Allah sendiri yang menyeru. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosamu. Yaghfiru dzunuba jami'a, mengampunkan dosa-dosa keseluruhannya. Subhanallah. Bukannya ada terbatas. Dengan syaratnya apa? Syaratnya ialah taubatan nasuha. Benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambil satu kisah. Pernah saya ceramah di Masjid Madang. Yang silap Ustaz Sahrul ada waktu itu malam itu. Sama juga bicara pasal taubat. Bercakap pasal taubat. Ceramahlah pasal taubat awal sampai akhir. Memang biasanya habis saya ceramah, memang ada yang akan menunggu. Kecuali di Jamik. Kecuali di sini. Arah masjid-masjid lain biasanya di Kampung Pandan biasanya ada yang akan menunggu. Macam itu juga di Masjid Madang. Malam itu cakap pasal taubat. Habis saja sembahyang Isya, adalah 2-3 orang yang menunggu. Biasanya di dalam masjid. Tapi yang kali sebuting ini, yang kali sekali ini, ia menunggu di luar masjid. Hampir dengan di depan kereta saya. Subhanallahnya saya apa lagi ni kok. Tangan macam mana ke belakang. Di belakang ni ada basi ke apa ni? Tunggu punya tunggu. Datang, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahnya. Oh, rupanya kosong tangan belakang anda. Macam mana Ustaz? Ya. Saya ni sudah berumur 40 tahun. Tulak akhir balik, ambillah 30 tahun. 30 tahun ia cakap ia sudah Islam.
Tapi Islamnya Islam IC saja. 30 tahun cakapnya 30 tahun ia tidak pernah melakukan solat, ia tidak pernah melakukan puasa, ia tidak pernah melakukan apa-apa saja, macam matu saja kehidupannya. Tapi Ustaz semenjak ia 2-3 tahun, 5 tahun yang sudah cakapnya, barutah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada hatinya rasa taubat kepada Allah. Sehingga kan apabila sudah Allah limpahkan taufik. Ini kata ni mesti faham taufik dan hidayah. Jangan kata ni minta taufik saja. Ini saya pun baru faham daripada Profesor Syekh Amin. Apa beza taufik dan hidayah? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah. Kadang-kadang kata ni cakap tapi kita tidak faham apa beza taufik dan hidayah. Taufik ni Allah bagi kata ni apa ni? Guide. Macam-macam Allah bagi guide. Kadang-kadang mendengar azan pun saja, ya Allah terbuka hati. Tapi terus maksiat. Ya Allah dengar azan. Tapi terus makan time puasa. Tapi sudah dibagi Allah Subhanahu wa taala ani taufik. Apabila kita ni mengambil salah satu taufik itu, tah yang menjadi hidayah arah kita ni. Itu bezanya taufik dan hidayah. Sambung tadi yang orang tadi ini, cakapnya 30 tahun ia tidak pernah melakukan sembahyang apa. Tapi bila sudah Allah Subhanahu wa taala Ustaz membagikan taufik, Ustaz arah saya katanya, alhamdulillah masa ini saya berusahanya. Kata ni kalau taubat bukan setakat astaghfirullahalazim di mulut. Menyesal aku, sudah tu tidak ada. Tapi mesti kita ni mesti fahami macam mana cara taubat yang sebenar-benar taubat kepada Allah. Ni dengan lafaz astaghfirullahalazim, lafaz itu mari kenangkan 3 perkara. Yang pertama, perkara yang wajib yang pernah kita ni tinggalkan dahulu. Solat kita ni contohnya ada yang pernah kita ni tinggalkan. Itu kalau taubatan nasuha, subhanallah. Kalau taubatan nasuha, kita ni buat kembali. Qada. Yang aku rasa time kanak-kanak dulu, sudah umur 20 tahun, time remaja, banyak ku ketinggalan subuh rasa-rasanya. Itu qada kembali. Tapi Ustaz mana ku ingat Ustaz? Batah sudah tu. Contoh. Kalau macam itu kira. Ambil dalam seminggu itu berapa kali dia sembahyang subuh contohnya. Ambil 3 kali. 3 kali dengan 4 minggu sebulan 12 hari, 12 kali. 12 kali dengan 12 bulan, berapa? Itu tah yang diqada. Itu baru tempoh setahun. Macam mana tempoh lain, subhanallah. Macam itu juga puasa. Ada puasa dahulu yang saya tidak tunaikan. Jadi qada kembali. Macam itu juga zakat. Berapa tahun tidak pernah menunaikan zakat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tu zakat tadi tu pun fikirkan bayar balik. Itu kewajipan yang dulu. Kalau kita ni benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, indah setakat lafaz astaghfirullahalazim, bahkan kewajipan itu perlu ditunaikan. Satu perkara. Perkara yang kedua ialah perkara-perkara yang haram yang pernah kita dilakukan. Contohnya pernah berdua-duaan, contohnya, ataupun apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita dilakukan. Maka ini caranya untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada cara lain melainkan hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar, dan indah akan berazam, indah akan mengulangi lagi kembali
dosa-dosa tersebut. Itu. Pertama tadi yang wajib diqada semula, yang tidak pernah dibayar, bayar semula. Lepas itu yang haram tidak ada cara lain melainkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang kita payah. Apa? Tadi itu dua itu az-dzunubu bainal 'abdi wa rabbih, di antara hamba dengan Tuhan. Dan yang ketiga ini dosa antara al-'abdi bil 'abdi, dosa hamba dengan hamba. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menyebabkan kita ni muflis di akhirat. Caranya ini lain melainkan kita ni jika kita ni pernah mengambil barang seseorang, agar arahnya beritahu arahnya, aku pernah macam ni, aku pernah mengambil gula-gulamu waktu dulu. Ini aku memberitahu kau, contoh. Aku pernah mengambil gula-gulamu cuma tu, dan aku minta halalkan. Ataupun kata Imam Ghazali rahimahullah, sekiranya kita ni memohon maaf itu, indah menimbulkan ke permasalahan yang besar lagi. Kalau sekiranya beritahu arahnya, masalah semakin besar lagi, semakin rumit, lebih baik didiamkan. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Rujuk kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kalau setiap permasalahan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap permasalahan yang berhubung dengan manusia, selama mana ketani mengaga arahnya, ini ada permasalahan timbul, itu agak. Tapi kalau sekiranya diberitahu, dipadahi berterus terang, masalah semakin besar, itu didiamkanlah sahaja dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat kelak, ya Allah, kita ni memohon, ya Allah, bantulah aku, beritahu kepadanya bahwasanya ampunkanlah dosa-dosaku. Kita ni minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang kita ni pernah buat arahnya tu. Ini 3 perkara. Kalau kita ni benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib buat, yang haram kita ni memohon maghfirah, memohon ampunan daripada Allah, dan yang ketiga dosa antara hamba dengan hamba. Inilah yang tadi saya ceritakan tadi, yang orang tadi ni cakapnya selama 30 tahun ia tidak pernah, ia Islam saja pada nama tapi tidak pernah buat apa-apa. Sampai ia mengalir air mata, menangis-nangis di depan kereta tu. Dengan mukanya lah, saya sedih Ustaz. Saya sedih Ustaz. 30 tahun dah pernahnya. Sembahyang saya cubalah sembahyang masa ni Ustaz, cakapnya. Saya sembahyanglah juanya. Mana yang saya mampu qada, saya qada. Saya limitkan waktu saya itu, cakapnya, bangun tengah malam, solat tahajud sampai aninya, cakapnya, semenjak Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik dan hidayah, cakapnya, ia tidak pernah tinggal sembahyang tahajud. 30 tahun tidak pernah buat apa-apa, datang Allah bagikan, Allah punya mau, kun fayakun, Allah punya mau, tu tahajud tidak pernah tinggal. Hebatnya orang itu, subhanallah. Saya peruntukkanlah waktu malam itu Ustaz, mana saya mampunya untuk qada, saya qada. Zakat saya bayar, habis saya itu senang zakat. Dan yang paling payah Ustaznya, yang saya payah banarkan melakukan, ialah apa? Mengqada puasa. 30 tahun. 30 kali dengan 30, 900 hari. Lurus? 900 hari yang perlu saya qada, cakapnya. Itulah. Tambahan lagi kerja saya baratnya, cakapnya. Tidak sanggup. Saya cubalah juanya Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, cakapnya. Subhanallah. Itu satu cerita yang saya sendiri alami.
Orang yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Bila Allah sudah membagi benar-benar rasa taubat tu, taubatan nasuha tu, indah lagi ada nikmat arah lain. Dan satu lagi peristiwa yang pernah saya alami berkaitan dengan taubat, mungkin terjadi sekitar 5 tahun yang lepas ataupun 6 tahun. Pertama kali kami ini antara, termasuk dengan Syekh Helman, Ustaz Khairul Nazif, antara murid-murid yang selalu mendengani, membantu Ustaz Nuari dalam rawatan. Jadinya, diambil cerita, suatu ketika datanglah seseorang ini, pesakit ini, bininya yang ada masalah kerasukan. Bila sudah melihat awal-awal sekali dengan laki bininya ni, datangnya ni, dua-dua berseluar jin. Laki-laki seluar jin biasa, tapi kalau bini-bini seluar jin dengan umurnya 50 tahun. Ya Allah, yang lawa pun, ini berapa lawa lah. Bila sudah umur 50 tahun. 50 tahun sudah umur, tapi dengan baju t-shirt, bertudung, cuma 7 lakinya. Datanglah, rupanya bininya tu hebat. Kerasukannya tu yang hebat. Ini kalau bercerita pasal sihir Brunei, hebat ni Brunei. Sekejap, hold dulu cerita tadi. Kata dia next, ambil satu cerita baru, ambil folder baru. Pernah suatu ketika, ingati cerita tadi ya, 2 orang ni. Kami di antara juga yang selalu berdamping dengan Ustaz Abu Kasim. Ustaz Abu Kasim dulu sebelum adanya Darus Syifa, kami bergaul dengan Datuk Ismail Kamus. Kenal Datuk Ismail Kamus. Di antara perawat juga. Lalu merawatlah di rumah Ustaz Abu Kasim. Waktu itu ada yang kerasukan. Dan salah satunya ini yang terkena sihir. Jadi bila sudah merubat, Datuk Ismail Kamus ani yang mengubat ni, bini-bini ni. Ubat. Bila sudah tu selesai, alum lagi selesai. Kami makan dululah, kata Ustaz, kata Datuk. Dia tak selesai-selesai ni cakapnya. Cakap Datuk, saya pernah mengubat orang di Singapura. Saya pernah mengubat orang Indonesia, di petani, di Thailand, di Myanmar, di Malaysia, apatah lagi, berapa negeri itu. Di Sabah, Sarawak, dan termasuk Brunei. Bomoh yang paling kuat sekali ialah Brunei. Dan ada yang menandingi bomoh Brunei. Kami pun masa tu banggalah. Sukansi kalah. Main mula kalah, tarik kalat kalah. Semua kalah, dah apalah bomoh kata di mana tadilah. Alhamdulillah. Kami pun tahu terdatuk tu yang ambil. Oh, hebat juga bomoh Brunei ni. Kalah yang lain, Indonesia semua kalah. Give up. Itu cerita pasal bomoh Brunei. Balik semula cerita tadi. Jadi orang ni, yang laki bini tadi dengan t-shirtnya, subhanallah, melihat orang ni, bininya ni pun hebatlah juga. Bukan sihir. Ia terkena makhluk halus. Jadi ubat punya ubat. Kata Ustaz, indah apa? Kata ni kan ubat lagi, datang lagi minggu hadapan. Kalau orang Ustaz Nuari, Rabu malam Khamis biasanya. Jadi sebelum ada rawatan, datang dulu, mari sembahyang, maghrib, lepas sembahyang maghrib, bawa zikir. Zikir, astaghfirullah, innallaha kana tawwaba, sampai isya. Lepas tu sembahyang isya, habis sembahyang isya, baru ni orang yang tadi ni pun laki bini ni pun ikut. Awal-awal dia mau ikut. Duduk siring saja. Bila sudah sembahyang isya, ke rawatan baru
Besok. Minggu depannya lagi ikut las-las, bertukar sikit pakai baju Melayu. Awal-awal tu songkok pakai tupi haji, masih t-shirt. Minggu depan bawa lagi tukar baju Melayu. Minggu depan tukar. Sampai kata bininya, alhamdulillah nyamannya. Bininya ni yang sendiri bercakap. Alhamdulillah mannya. Angkal mua tu dulu Jumat tu dia datang tu. Jumat tu dia ada tu, dia ada apa-apa. Jumat apa lagi sembahyang fardu 5 waktu. Jumat tu dia ada yang kisah. Ani alhamdulillah cakapnya 5 waktu di masjid. Allah akan membagi taufik arahnya, taufik dan hidayah. Kalau saya sebut taufik hidayah itu juga. Allah akan bagi taufik arah ni lakinya, laki bininya ni. Sampai bininya pun lastnya pakai jubah dan pakai tudung labuh. Subhanallah. Asalnya macam mana? Oh, dengan tudung. Ataupun tudung tu bukannya apa tu? Bukannya tahu rawatan Islam. Dengan t-shirtnya sampai sini. Akhirnya kadang-kadang bagi heran. Tudung benar pakai, tapi sini buka. Kalinya Allah membagi taufik hidayah kepadanya ni. Sampai-sampai macam matu perubahannya dalam beberapa setahun lebih kelinganya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lakinya ni menghadapi kanser. Step diubat juga, diubat. Selalunya yang dibawa ni bininya yang diubat. Ni dua-dua diubat. Sebelum itu sampat lagi diorang haji lagi laki bini. Dan bila sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan laki yang ni terkena kanser, biasanya tiap-tiap minggu kan datang. Diorang ni punya suka Ustaz Nuari. Sampai raya datang, jemput Ustaz datang ke rumah. Kadang-kadang diorang tu, diorang yang datang ke rumah na Ustaznya, kami sedekahnya ni untuk Ustaznya. Allah. Sampai-sampai sudah ia terkena kanser tu, ia tidak mampu lagi kan datang ke rumah Ustaz. Cakapnya lainnya, rindu rasanya akan berzikir sama Ustaz Nuari. Rindu rasanya akan berzikir sananya. Kalinya disebabkan terlampau rindu sudah, ini apa lagi, kata ni buat di rumah saja, ada orang laki bini saja. Kata ni buat di rumah saja berzikir. Astaghfirullah. Lepas maghrib tu innallaha kana tawwaba, sampailah isya. Datang suatu hari pada waktu subuh tu, ia bangun awal tahajud. Ia pun heran bininya, bangun-bangun tidurnya lakinya ni habis mandi. Dengan mandi pakai baju putih semua, pakai kopiah putih, baju putih. Sampainya bininya, handsome mau bangun pagi-pagi ni, dia cakapnya. Mari telainya, kata ni sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, agatahnya ambilkan kuahnya di dapur. Bininya pun ambillah air di dapur. Masuknya dilihatnya lakinya sujud. Tunggulah dengan air di tangan. Tunggu punya lama sujud. Sampai-sampai dah ditolak, rupanya meninggal. Allahu Akbar. 50 tahun ia dah pernah buat solat. 50 tahun ia tidak ada apa-apa, Jumatnya tidak ada. Tapi bila ia benar-benar taubatan nasuha, ia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah kurniakan matinya di dalam waktu sujud. Dengan keadaan mandinya bercukur lagi cakapnya. Semua lawa cakap handsome dia, bercahaya. Kata dia bangun-bangun tidur payahkan memuji orang biasanya. Lawa pebaik ia. Apaan? Itu biasanya.
Ani bangun-bangun tidur, lawa abang pagi ni. Allahu Akbar. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan waktu, matinya tu di dalam keadaan sujud. Sampai lagi haji sebelum itu. Subhanallah. Taubatan nasuha. Banarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah di dalam hadis qudsinya, tahu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tetapi tidak masuk dalam Quran. Hadis biasa itu lafaz dan maknanya daripada lafaz daripada Rasulullah, maknanya daripada Allah. Itu hadis biasa. Tapi hadis qudsi tapi kalau Al-Quran lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini lafaznya pun sama je daripada Rasulullah dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja yaqulullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan katanya. Yaqulullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ni kata ni semua anak-anak Adam. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak-anak Adam, katanya, selama mana innaka ma da'awtani, selama mana engkau meminta kepadaku, engkau mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, akan ku ampunkan kepadamu walau apapun dosamu. Apa saja dosamu, katanya, aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuk hadis ini arah Kitabul Arba'in. Ustaz Hilman selalu mengajar Kitabul Arba'in di mana-mana. Apa saja dosamu aku ampunkan, kata Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Lau balaghat dhunubuka ainana as-sama'i thumma astaghfartani, kalau sekiranya dosa-dosamu itu banyaknya sampai mencacah langit, kata Allah. Thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampunkan bagi kamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, sekiranya lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosamu penuh satu bumi. Ni satu bumi ni penuh dosa kata ni, subhanallah, banyak sudah. Wala tusyriku bi syai'an, dan engkau tidak mensyirikkan aku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, akan aku datang kepadamu dengan seluas bumi anilah maghfirahku. Tambahan lagi, kata ni berada di bulan Ramadan. Ambillah masa kalau bangun daripada malam itu, ambil 2 rakaat sebelum sahur, paling kurang. Kalau dapat awal lagi, dah lagi bagus. Kalau bangun sahur, ambillah pukul 4 tu, 3.50 bangun, ambil 2 rakaat, habis ambil 2 rakaat itu, zikirlah sendiri-sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau kata ni lakukan benar-benar tulus daripada hati, kata ni benar-benar astaghfirullah. Terkadang lagi hadis tadi, sejauh mana dosa-dosamu ya Allah, sejauh mana dosa-dosamu, kata Allah, aku ampunkan. Waktu kata ni berzikir tu kandang tu, ya Allah, mengalir air mata, kata ni. Di bulan Ramadan dan di waktu yang paling indah, 2/3 malam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di mana hamba-hambaku yang meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Mana hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ambillah masa.
Ambillah 10 kali ke astaghfirullah, benar-benar bertaubat kepada Allah. Tahu-tahu mana tahu selepas itu kata ni mati. Sudah sedia baju raya, kuih sudah, semalam kejayaan sudah ada bunyi lagu raya. Tapi itu kira syukur, alhamdulillah. Dulu tahun lepas ke 2 tahun lepas, alum masuk Ramadan sudah lagu raya. Diorang ni apa ni? Ni alhamdulillah pertengahan Ramadan baru tak ada lagu raya. Masuk tu pasal Pak Raya nah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mana tahu kata ni meninggal. Dan memang syaitan ia sentiasa membisikkan supaya jangan bertaubat. Jangan bertaubat katanya. Dan hati kata ni bila saja hati kata ni kata Imam Ghazali rahimahullah, inna mau rasa taubat itu menandakan hati kita ni telah mati. 3 tanda hati yang mati. Pertama, Indah pernah takut dengan dosa-dosanya yang lapau. Dosa-dosanya yang lalu, ia tahu ia pernah melakukan dosa. Ia pernah membuat apa, ia tahu. Tapi Indah pernah takut dengan dosa-dosanya. Itu menandakan hati yang telah mati. Dia pernah merasa takut. Yang kedua, orang yang menasihati, ia tidak akan pernah terima. Dan yang ketiga, susahnya untuk melakukan ketaatan. Kan tahajud susah. Kan zikir susah. Kan baca Quran susah. Ni kalau Habib sendiri pun guru kami, antara ulama-ulama salaf dulu, kalau macam ni payah ni, serba-serbinya kan payah. Cuba renung-renung balik. Semalam pernah buat apa? Kemarin bahari pernah makan apa? Kenapa ya payah bangunan ni? Contohnya. Taruh tekan ya. Hello? Kedengaran? Cuba renung balik apa yang pernah kita ni lakukan. Rupa-rupanya, pernah buat ani rupanya. Pernah makan ani, makanan ani syubhah, dah tahu. Rupanya jemputan arah orang itu. Makanan itu rupanya hasil daripada ia melakukan judi contohnya. Ataupun yang haram. Dia tahu di mana sumber itu. Menyebabkan kita ni payahkan beramal ibadah. Masalah itu pernah saya katakan di balai ibadat, kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam menuju kepada ketakwaan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala, first step ialah apa? Langkah yang pertama ialah taubat kepada Allah. Kenapa perlu dimulakan dengan taubat? 2 perkara. Pertama ialah selama mana dosa-dosa kita ni indah terampunkan, maka yakinlah payahkan melakukan ketaatan. Kerana apa? Berat dengan dosa-dosanya. Payahkan bangun tahajud. Payahkan ani. Kerana apa? Berat dengan dosa-dosanya. Dan yang kedua ialah apa? Kenapa didahulukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana taubat itu ialah fardun lazimun. Suatu kewajipan. Sedangkan amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran, berzikir contohnya, itu adalah sunnah. Taubat fardu. Jadi dahulukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya Ustaz, tahu sudah ni sebenarnya. Ni segala kelebihan taubat apa. Sampai ni kita ni bercakap kelebihan orang yang bertaubat. Sampai-sampai ada suatu riwayat daripada Imam Muslim
Rasulullah SAW suatu ketika pernah datang kepada Rasulullah seorang perempuan yang mengandung, dan ia mengatakan kepada Rasulullah ia telah melakukan zina. Kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, datangkan kepadaku walimu. Anda tahu walinya itu kemudian bapanya kah ataupun abangnya kah? Bila sudah datang walinya, kata Rasulullah SAW, berlaku baiklah kepada wanita ini, dan apabila ia selamat telah melahirkan anaknya, datang bawalah ia kepadaku, kata Rasulullah. Bila sudah ia balik, kemudian ia selesai melahirkan, beranak tu lurus belakang gitu. Bila selesai melahirkan, ia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun melakukanlah qisas, rejam hingga mati. Bila sudah rejam hingga mati, selesai, kemudian Rasulullah SAW pun selesai semua urusannya, dikafankan Rasulullah SAW pun menyembahyangkan. Sayyidina Umar heran. Wahai Rasulullah, dia katanya, adakah engkau ingin menyembahyangkan wanita yang telah melakukan zina, katanya. Kata Rasulullah SAW, ia telah pun bertaubat. Yang mananya sekiranya taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang di Madinah ini, niscaya 70 orang itu akan ampun. Rasulullah SAW menyembahyangkan walaupun ia pernah melakukan zina. Tu katanya melihat akramut taibun, mulianya orang yang bertaubat kepada Allah. Hingga kan satu lagi peristiwa muttafaqun alaih. Pernah suatu ketika, kata Rasulullah SAW, Rasulullah menceritakan bahawasanya pernah suatu ketika lelaki datang kepada seorang rahib ataupun abid, seorang yang kuat amal ibadahnya. Ia bertanya, ini masyhur cerita ini. Katanya aku pernah membunuh 99 orang. Kalau bercakap pasal ganas ni orang ini. Kalau orangnya kata ni, yang gangster-gangster biasa-biasa membunuh pun dia pernah, jangan entah. Ni 99 orang, ia cakap ia pernah membunuh. Hebat. Ia tanyanya, aku pernah membunuh 99 orang. Adakah taubat bagiku? Cakapnya, indah ada taubat bagimu. Pap, dibunuhnya lagi seorang. Yang tempatnya bertanya itu pun dibunuhnya juga. Tambah lagi, bukan lagi 99 jadi 100. Lepas itu ia jumpa orang alim. Ia pun tanyalah, aku telah pun membunuh 100 orang, cakapnya. Adakah taubat bagiku? Cakapnya, naam, ada taubat bagimu. Hanya sajanya keluarlah engkau daripada kampungmu itu, pasal kampung itu banyak melakukan maksiat, suka membunuh. Keluar daripada kampungmu itunya, pergilah engkau kepada satu kampung ini. Kampung ini yang bagus, orang-orangnya ya'budun Allah, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke sana, cakapnya. Keluar daripada kampungmu itu. Orang kampung ini dapat membimbing kau. Ia pun berjalanlah. Separuh daripada perjalanannya itu, hendak menuju kampung itu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikatul maut mengambil nyawanya. Lalu, ini yang disebutkan dalam hadis, datanglah dua malaikat, malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang waktunya meninggal. Berkelahi diorang. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Cakapnya, ini bahagianku. Cakapnya, indah, ini bahagianku. Ia pun sudah bertaubat. Tiba-tiba datang lagi malaikat yang menyerupai seperti lelaki, cakapnya dalam hadis tu.
Cakapnya apa? Ukurlah oleh kamunya daripada perjalanannya. Sekiranya ia lebih kepada tempat asalnya, maka ia daripada malaikat azab. Sekiranya ia lebih kepada kampung yang ya'budun Allah, yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia diambil oleh malaikatur rahmah. Dan apabila sudah diukur, maka lebih kepada malaikatur rahmah, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan. Tu pernah membunuh 100 orang yang pernah dibunuh, seluruhnya pasal taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang saya kata tadi, kita ni tahu sudah ni taubat ani macam mana, kelebihan taubat macam mana. Ganya hati itu alum terbuka lagi untuk bertaubat. Walaupun saya katakan tadi, ni syaitan sentiasa membisiki, jangan taubat. Pasal apa? Ia cita-citanya mau mati dengan dosa-dosa kita ni. Jangan diampunkan. Pasal itu, taubatlah. Teruskan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu. Tu, kata dia melihat. Bersegeralah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Sekarang balik. Buka hati, indah terbuka hati, cakaplah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan sekiranya, kata Imam Ghazali rahimahullah, dan sekiranya sudah taubat kepada Allah dan kemudian kembali lagi kepada dosa, itu adalah jauh lebih untung, kata Imam Ghazali, berbanding indah pernah melakukan taubat. Kadang-kadang malas ku taubat, Ustaz. Sama je aku balik semula, Ustaz. Aku buat je baliknya. Baik aku dapat taubatnya. Kata Imam Ghazali, orang yang pernah taubat jauh lebih untung. Pasal apa? Dosa-dosa yang lama sudah diampunkan. Hanya saja dosa yang baru atu, yang sedikit atu, tak saja yang alung. Tapi janganlah kita disengajakan. Sama jua. Ini yang dia dapat. Sama jua Allah itu mengampunkan. Itu salah tertibnya. Hendaklah bainal khauf war raja. Maksudnya hendaklah di antara ketakutan dan terus mengharap. Takut pasal apa? Takut dosa-dosa ini terampunkan. Takut taubat kita ni itu ini diterima oleh Allah. Waraja, mengharap juga kepada Allah. Kalau ini ada takut, itu bila-bila masa akan buat dosa. Allah ampunkan, cakapnya. Itu salah. Hendaklah di antara khauf dan raja. Soalan kita ni tadi, bagaimana menghidupkan hati untuk bertaubat kepada Allah. Bukan kata saya, ini kata saya nukil daripada Imam Ghazali rahimahullah. Ada 3 perkara menghidupkan hati kita ni untuk bertaubat kepada Allah. Yang pertama apa? Mari kenangkan dosa-dosa kita ni. Hinanya dosa-dosa kita ni. Kenangkan. Yang saya katakan tadi, mata pernah buat apa, mulut apa, tangan pernah buat apa. Atau kenangkan kembali. Bila sudah kenang kembali, yang kedua, mari kita ni kenangkan, katanya, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Dan yang ketiga, rasakan kita ni akan mampu menghadapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, mari kita ni tahu. Ini masalahnya kita ni tidak tahu. Mari kita ni tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri alangkah celakanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Celakanya golongan kiri. Fi samumin wa hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan api, dengan angin yang membakar.
Ketani di sini angin yang sejuk. Di mana-mana ketani ekon. Naik orang ke atas, ekon. Ke kereta, ekon. Sampai rumah, ekon. Semua ekon. Tapi di neraka, anginnya angin yang membakar. Di mana-mana, angin yang membakar. Wahamim, dan air yang menggelegak. Wadhillim yahmum, dan kepulan-kepulan asap yang hitam. Asap yang hitam. La baridin wala karim. Tidak pernah merasakan sejuk walau sesaat pun. Tidak pernah. Wala karim, dan tidak pernah rasa nyaman. Tidak pernah rasa selesa. Pasal itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah. Wala tamutun, jangan kamu mati kecuali apa? Illa muslimun. Kecuali dalam Islam. Kenapa? Waktu ketani nazak atutah ketanikan diduga. Waktu atutah iblis akan datang merebut-rebut. Syaitan akan datang. Apa? Tu dipisongkan akidahnya. Sedangkan bila sudah ketani melakukan syirik, dan ini ada dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Bila sudah ketani syirik, khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hanya bermaksiat, bila sudah habis tempoh masanya, ia keluar daripada neraka Allah. Tapi orang yang syirik, tidak ada ampunan baginya. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Dan ia ampunkan selain daripada syirik. La baridin wala karim. Tidak pernah merasakan sejuk. Tidak pernah merasakan nyaman. La akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan memakan apa? Memakan buah zakum. Buah zakum itu apa, Ustaz? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air tu bukan buah, air buah zakum. Airnya saja. Bukan buahnya, airnya saja. Kalau sekiranya airnya tunya menitis setitik ke bumi Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada kehidupan. Habis dengan bumi, dengan langit-langitnya, habis. Setitik. Sedangkan aturan tadi, la akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Maka buah itu akan memenuhi perut mereka. Bukan lagi dengan air yang setitik, tetapi buah itu penuh dengan perut mereka. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ. Maka mereka akan minum dengan air yang menggelegak, air yang mendidih. Maka mereka akan minum air itu seperti unta yang kehausan. Cuba balik, didihkan air, teruslah minum. Jangan beritahu saya yang suruh. Sanggup ke tidak? Subhanallah, tidak akan sanggup. Unta yang kehausan, minum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ketani ini akan percaya dengan kata-kata Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lagi benar kata-katanya selain daripada Allah? Dan itu janji Allah. Kalau Rasulullah SAW waktu sembahyang, mendengar orang menangis, baby menangis, ia akan pendekkan. Macam itulah juga saya. Itu sembahyang sudah tu, dia pendekkan. Apa lagi ceramah? Faham-fahamlah. InsyaAllah lah, balik insyaAllah.
Jadi mudah-mudahanlah bermanfaat. Ini pun memang kan ini tersampat lagi tadi. Apa ni pasal Al-Quran. InsyaAllah next lagi nanti insyaAllah. Kaifiat membaca Al-Quran. Yang saya bentangkan satu adalah pendapat Imam Nawawi. InsyaAllah akan kita ni bawa lagi macam mana pandangan Imam Ghazali dalam membaca Al-Quran. Macam mana menghidupkan hati dengan Al-Quran. Kadang-kadang tadi membaca Al-Quran tapi hatinya kosong. Ini ada apa-apa. Jadi kita ni kan tahu macam mana cara supaya hati itu hidup ketika membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, suka mengampunkan, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, suka mengampunkan, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, suka mengampunkan, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa isteri kami, ya Allah. Dosa suami kami, ya Allah. Dosa-dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami di dalam husnul khatimah dan janganlah Engkau matikan kami di dalam su'ul khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.